Pemimpin, rancangan eksklusif menemui anda lagi hanya menerusi RWS Radio Web Selangor memang lain. Itu dia. Dan alhamdulillah para pemimpin Pakatan Rakyat, pemimpin daripada anggota tidak berpihak, mereka berkecuali, mereka kelihatan begitu lain dalam membawa satu angin perubahan, mengisi apa yang diperlukan untuk rakyat maju ke depan dan negeri ini makmur. Pada hari ini alhamdulillah setelah beliau dibawa kemari selepas mengerjakan umrah nampaknya satu perubahan telah berlaku. Biasanya rambut yang putih semakin putih, yang ini semakin hitam. Itu yang semakin handsome tu. Inilah dia pemimpin yang di antara paling disayangi, yang berhormat Dr. Muhammad Nasir Hashim Adun N39 Kota Damansara. Apa agaknya yang menyebabkan perubahan pada bulu atau rambut manusia yang putih boleh menjadi hitam ni dari segi sudut pandangan kedoktoran lah? Sebenarnya tak tahu. Tak tahu Saya tak tahu. Boleh balik pada itu kawan-kawan kata janggut misai dah hitam. Itu dia. Kita kalau duduk lagi 2 minggu hitam habis. Barangkali sebab zat daripada korma mungkin Mungkin air zam-zam. Zam-zam itu. Okey doktor. Jadi doktor memperjuangkan sesuatu yang begitu istimewa dan saya sejak mengenali doktor mengharapkan rakyat faham perjuangan ini. Kita mulakan dengan falsafah hidup yang berhormat doktor. Yang penting tu kita hidup sederhana. Harta orang tu janganlah kita pula curi ambil. Dan bagaimana kita nak imbang antara zahir dan batin. Itu perkara yang penting dalam falsafah hidup. Nak mengimbangkan keadaan yang bercanggah. Itu falsafah yang dalam, yang orang-orang sufi, orang-orang yang berilmu tinggi dapat mengimbangkan keadaan itu. Kerana dua sifat itu ada pada kita. Bagaimana kita nak mengimbangkan untuk kepentingan siapa. Kepentingan diri dia lagi sikit, kepentingan rakyat lain pula. Pada kami kepentingan rakyat. Dan juga memanglah kita tidak membenarkan sesiapa menindas sesiapa. Itu falsafah kita. Agak universal Dan juga kita ingin memperkasakan rakyat supaya mereka menentukan hala tuju hidup mereka dan juga negara. Karena kalau mereka menyertai dalam pembangunan, kita tengok kualiti akan berbeza. Jadi pemimpin yang berhormat Dr. kagumi dan kenapa? Ada dua. Satu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi. Kerana satu tu mujizat Quran, kedua tu pemimpin zahir dan batin, spiritual dan material. Kerana di dunia ni kita tanam pokok, dapat hasilnya kemudian hari. So bagaimana nak mengimbangkan? Yang satu lagi tu adalah Karl Marx. Karl Marx ni orang anggapkan sosialis, komunis dan macam-macam. Tapi dia dapat mendedahkan sistem yang ada, sistem kapitalis yang ada yang kita anuti banyak di negara seluruh dunia, yang menghancurkan kemanusiaan dan membinasakan alam sekitar. Yang menyebabkan yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin papagadana, dan juga menimbulkan krisis ekonomi yang berlarutan setiap 10-12 tahun. So itu kita menganggapkan bahawa dua pemimpin ini memang luar biasa, membawa sesuatu pada kita supaya kita belajar dari apa yang mereka mengatakan dan kita menganalisa keadaan yang ada dalam negara kita. Yang Muhammad Doktor ingin bertanya sedikit berkenaan dengan kepimpinan di peringkat dunia. Kalau kita perhatikan beberapa tokoh yang dianggap wira bagi orang tempatan ataupun di peringkat dunia telah digambarkan buruk dalam sejarah. Contohnya pada satu ketika dahulu kalau kita lihat Hang Tuah diagungkan, pada hari ini orang menganggap jebat itu adalah wira. Satu lagi ialah Hitler. Hitler mendapat gambaran buruk oleh ahli-ahli sejarah, sedangkan beliau adalah wira bagi menyelamatkan masyarakat dunia. Nak bagi tahu inilah memang kutukan Allah ke atas manusia. Dia adalah seorang pejuang sehingga Ford membelanjakan hampir keseluruhan harta dia lah untuk menegakkan kebenaran yang Hitler tegakkan. Jadi satu lagi ialah Karl Marx.
Kalau pada masa dahulu lah, beberapa tahun yang dahulu, kalau orang pilih Karl Marx, terkejut orang. Macam mana pandangan doktor mengenai pemimpin yang diberi gambaran buruk oleh sejarah ni? Kerap kali pemimpin, maknanya kita nak tahu dia punya ideologinya, wawasan dia. Kadang-kadang dia maju ke hadapan, dia kadang terbabit dengan sejarah dia. Dalam keadaan tegang dia berbalik pada sejarah, dan itu menimbulkan masalah. Maknanya kalau dia faham dari segi apa dipanggil hubungan dialektika, bagaimana nak imbangkan keadaan yang bercanggah, yang penting rakyat bukan dia. Ya. So bagaimana kita nak imbangkan percanggahan ini demi kepentingan rakyat. Ada kala bila dah dapat kuasa dah tak sedar diri. Ya. Ada juga dapat kuasa tapi tentangan dari luar menyebabkan dia terpaksa membelanjakan wang yang ada untuk mempertahankan negara dia. Maknanya wang untuk yang penting-penting perkara yang lain tu tak dapat dilaksanakan. So banyak pemimpin begitu, dan ada juga yang memang dah gila kuasa pun ada. Ya. So maknanya kita sentiasa kena mengawasi diri kita di peringkat awal, pertengahan dan seterusnya, kerana peringkat awal you bagus, bila you dah dapat kuasa you dah melebihi. Ya, you dah melebihi. So itu juga kita merasakan penting. Ya. Ya, so pada kami ini yang saya rasa patut kita ambil kira, bahawa kita adalah manusia yang sebagai pemangkin. Kita datang dan pergi, perjuangan itu berterusan. Ya, itu yang bagi kita fahaman kepada orang yang untuk memahami rancangan pemimpin ya. Karl Marx biasanya ada seorang lagi pelengkap bagi beliau. Ada orang kata seorang tu badan, seorang akalnya. Angels. Jadi boleh dapat melihat hubungan tu. Dia dua-dua ni karakter juga macam dialektik. Angels tu lebih dia dari keturunan yang kaya, tapi dia menyedari dari segi perjuangan rakyat. Rakyat ditindas. Maka dia Karl Marx memang penulis dan orang berfalsafah. Dia dapat menyertai, maknanya saling bantu-membantu. Ya. Dan banyak kali Angel membantu dari segi kewangan untuk Karl Marx. Karl Marx menulis saja. Dan Karl Marx mempunyai idea yang bagus, Angel pun bagus. Ya. Tapi kedua-dua tu dapat saling bantu-membantu. Supaya hingga Karl Marx dapat menulis buku dia yang luar biasa tu, Das Kapital. Dan Angel dapat membantu dia, dan mereka adalah kawan karib sepanjang hayat. Itu yang kita nak. Ada dua sifat yang bercanggah tapi dapat menyatukan kerana mementingkan perjuangan rakyat. Mungkin kita akan lihat kebijaksanaan itu nanti dalam kerajaan negeri Selangor bagaimana betapa pentingnya pengimbang bagi apa tu. Ini ada satu soalan yang mungkin dah 1000 kali ditanya tapi kita nak tanya sekali lagi supaya penonton dapat faham doktor dengan lebih dekat lagi Ada satu gambar di pejabat Yang Berhormat Doktor Gambar ni memang orang nak tahulah kenapa Yang Berhormat meletaknya Che Guevara. Che Guevara dia adalah pejuang. Dia sebenarnya seorang doktor. Dia tengok pada masa dulu orang-orang petani selalu ditindas oleh golongan feudal. Ya, dia datang membantu memperkasakan rakyat. Cara dia mungkin boleh dipertikaikan. Dia datang membantu dan dia pergi. So mungkin orang mengharapkan kedatangan dia. Yang kita mahu adalah dia memperkasakan rakyat. Walaupun dia pergi, rakyat dapat bertahankan diri. Tapi semangat itu, dia pergi ke Cuba dengan Castro, dijadikan Menteri Kewangan dan seterusnya. Dia gelisah. Dia lebih suka masuk ke hutan membantu mereka yang ditindas oleh golongan feudal. Dan dia mati ditembak juga. So semangat tu. Pasal tu kita nampak Che Guevara tu sebagai simbol perjuangan. Kalau tanya saya, dia tak selengkap dibandingkan dengan Castro. Pasal apa? Castro boleh berjuang dan juga mentadbir. Kadang-kadang ini bercanggah. Kalau you boleh berjuang dan mentadbir, itu lengkap. You hanya boleh berjuang tapi tak boleh mentadbir. Tapi macam Che Guevara, dia boleh berjuang. Tapi oleh kerana perjuangan itu, dia jadi simbol perjuangan. Kerap kali juga dari segi pemimpin pada saya lah, yang kita dengar yang pemimpin sebenarnya, kalau kita baca buku The Sun Tzu, The Art of War, dia kata pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang menang
tanpa lawan. Itu dia. Ya, dia wujudkan satu keadaan di mana musuh takut pada dia. Tak ada tumpah darah. Tapi orang macam ni orang tak kenal. Yang bunuh orang kita kenal, dia jadi hero. Ya, so dia kata, itu saya setuju. Bermakna bagaimana kita nak mengganggu sesuatu supaya keadaan tumpah darah tak berlaku, tapi kita menguasai keadaan. Bukan dia duduk diam. Dia wujud satu psychological scenario hingga musuh nampak macam dia tu, uish, banyak orang dia. Tidak. Macam satu cerita susun. Musuh dah sebelah sana, dia tak kuat, diikat, dia ambil ekor lembu, diikat dengan apa ni macam bara api, dilepaskan, lembu lari pusing. Musuh tu, banyaknya kau. Besok musuh dah lari. Takut dia mengatakan bahawa dia orang ni banyak sangat. Sebenarnya tidak. So dia pakai pemikiran dia, tapi dari segi dialektika dia cukup bagus. Macam main bola lah. Kalau kita bertahan saja, orang goalkeeper pun nak skor. Ya, betul. Bila masa kita tahan, bila kita serang, orang tak tahu. Nampak kita bertahan, sebenarnya kita menunggu nak serang. Itu musuh tu bersalah. Strategi. So when do you use it? Macam kita juga, bila kita pergi demo, tujuan untuk berunding, mengajak mereka berunding di meja. Bila di meja, kalau you buat hal, kita balik demo. So bagaimana kita menggunakan dua sifat yang bercanggah ni, mengikut keadaan. Sebagai satu imbang, balancing. Balancing. RWS Radio Web Selangor bersama saya DJ Mansur. Teman saya Ahlan di ruangan udara. Bawakan segmen Selamat Pagi Selangor. Anda boleh anda ikuti menerusi tvsnews.net. RWS memang lain. Sebagai pengerusi Parti Sosialis Malaysia (PSM), pendirian pemimpin dan kepimpinan parti bekerjasama dengan organisasi politik yang sama memperjuangkan hak pekerja di dalam dan luar negara. Alhamdulillah. Yang berhormat Dr. Muhammad Nasir Hashim, apabila kita mengetahui yang Doktor akan muncul di RWS Radio Web Selangor pertama kali, penerbit telah menyusun soalan yang paling susah, dan kesusahan ini tahap dia tidak boleh dijawab oleh pemimpin peringkat kerajaan persekutuan. mereka tak akan boleh jawab ini, Jadi soalan ni hanya doktor je boleh jawab. Ada sebab-sebab dia, dan kita harap dapat kita belajar pada hari ini mengenai apa yang doktor tahu dari segi pengetahuan. Baiklah, kita berada di antara dua perayaan ni. Dan perayaan yang baru berlalu yang agak signifikan kepada konteks kita ni ialah 1 Mei 2011, merupakan Hari Pekerja, dulu dipanggil Hari Buruh. Apakah aktiviti yang memanfaatkan telah disusun, seperti mana perjuangan Yang Berhormat dan Parti Sosialis Malaysia (PSM) sembeta sambutan hari ini? Kita menyambut Hari Pekerja tiap-tiap tahun. Sejak 80-an lagi kita sentiasa mengalami masalah di mana kita kena tahan dan seterusnya. Walhal hari itu hari cuti golongan pekerja nak merayakan, patutnya pihak-pihak yang berkenaan harus membantu kami lah, nak menunjukkan perjuangan pekerja. First May itu memang ada sejarah dia. 100 tahun dahulu orang bekerja sampai 16 jam, 12 jam. Golongan pekerja berjuang untuk dapatkan 8 jam satu hari. Banyak yang kena bunuh di Eropah dan di Amerika. Supaya hari pekerja ini adalah untuk kita duduk bertafakur, memikirkan komrad-komrad perjuangan kita yang telah korban demi nak dapatkan 8 jam satu hari punya susahnya. Sekarang kita lahir dah ada 8 jam kan. Kita tak perasan hasil daripada nikmat perjuangan orang lalu. Dan memang begitulah. Kalau kita tengok undang-undang pun, bukan ada orang baik tulis undang, hasil dari perjuangan hingga terpaksa ditemaktukkan dalam perlembagaan. So di sini kita nak golongan pekerja, kerana kita anggap golongan pekerja adalah tulang belakang pada ekonomi negara. Tapi mereka tidak diberi sanjungan. Hanya hari pekerja semua cakap saja, tapi dia panggil melepaskan batuk di tangga saja. Tetapi mereka bermasalah. Gaji minima masih terumbang-ambing. Mereka ditindas. Ada undang-undang memihak pada majikan.
Ya, banyak perkara yang telah berlaku masa krisis ekonomi, tidak ada tabung untuk membantu mereka, dan berbagai lagi yang menyebabkan seolah-olah sistem yang ada tidak memihak pada golongan pekerja. Dan kami menganggapkan rakyat adalah pekerja, kerana mereka bekerja untuk menampung keluarga. Ya, so rakyat adalah pekerja, dan ini juga kita merasakan bahawa apabila mereka bertemu dalam berbagai sektor, mereka tahu bahawa mereka juga ditindas di semua tempat sektor, tak kisah tekstil ke logam ke apa. Bila duduk berfikir, kerana mereka yang memajukan negara ini, ya, kenapa mereka tidak diberi penghormatan, kerana mereka disingkir, kerana mereka ditindas untuk mendapatkan keuntungan. Dan akibat dari keuntungan tu mereka jadi miskin, maka tu kita dapat yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin papa kedana, kerana pihak pemerintah memihak pada golongan korporat, golongan kapitalis. So itu yang menyedihkan. Ya, walhal anak-anak mereka juga berpotensi untuk menjadi pemimpin, tapi ketinggalan jauh ke belakang hingga mereka tak dapat kerja. Ya, kerana kalau you dah miskin, nak hantar anak sekolah pun susah. Kawasan saya pun masalah apa yuran. Baru-baru ni dalam dewan saya mohon untuk mendapatkan free education. Ya, itu yang kita nak. Pasal negara lain boleh buat. Venezuela, negara bila sosialis. lagi Selangor Venezuela, dia ada minyak, kita minyak, dia punya population lebih kurang sama. Kita free education, free medical, sampai orang tua pun pergi universiti. Kenapa kita tak boleh buat? Maknanya kita harus ada satu sistem di mana semuanya berkisar pada rakyat, manusia, bukan pada ekonomi. Kalau everything revolve around manusia, it's a beautiful world. Dalam ekonomi kita dapatkan penindasan, yang miskin jadi lebih miskin, terpinggir dan tak dikisahkan, diabaikan. Sedikit mengenai mungkin yang berhormat boleh berkongsi kita berkenaan dengan ada di luar negara sana, partinya ialah Labour. Agak terkejut nama yang sedemikian, dan sebenarnya perjuangan-perjuangan pekerja di seluruh dunia, di mana yang kita boleh kagum dan mengambil contoh. Malaysia sepatutnya buat begitu, ya. Satu masa dulu memang negeri Eropah, England, ya, tapi inilah kita katakan wawasan dia bagaimana, cabarannya bagaimana. Memang mereka mewakili golongan pekerja. Apabila mereka menjadi pentadbir, dia dah berubah sikap. Itu yang dia berubah sikap seolah-olah pekerja dah jadi musuh secara langsung dan tidak langsung. Maknanya jiwa pekerja tu, semangat jiwa pekerja dah, dia menjadi pentadbir dah seolah-olah dia dah bersifat korporat berlaku. Pasal itu juga kadang-kadang union leaders pun, labor leaders pun dah jadi labor dealers dia panggil. Ya, bukan labor leader, labor dealers. Pasal dia dah bersifat macam kapitalis. Dah ambil kalau banyak kira keuntungan. Maka orang yang dipimpin tu terabai. Berlaku. Akhirnya dah tak ada beza labor party ke apa pun, lebih kurang sama macam kapitalis juga. Kerana fahaman ideologi je tak sekukuh itu. Bagaimana dengan negeri China? Negeri China masalahnya dah pada tanya saya lah, lebih bersifat kapitalis dah. Ya, pada peringkat awalnya memang ada dari segi sosialisnya. Bila dibuka pintu dia, ya, bermasalah berhubung dengan negara luar, dan dia nak memajukan negara dia. Dan kalau kita tengok China, banyak billionaire di negeri China, banyak juga yang miskin. Ya, so jurang tu ada. So bagaimana dia nak imbangkan, isunya imbang. Ya, kita nak bisnes, tapi kita nak jaga kebajikan rakyat. Bagaimana kita nak imbangkan? Kalau lebih banyak bisnes, rakyat tertinggal. Kalau banyak rakyat, bisnes tak jalan. So bagaimana kita nak imbangkan? Ini juga satu masalah di mana kalau kita memikirkan short term dengan long term, bagaimana kita nak imbangkan? Ini juga satu masalah pada pucuk pimpinan apabila ideologinya tak tegas, di mana dia datang dan pergi kerana dapat kuasa dan nak kekalkan kuasa. Ya, sepatutnya bila ada orang yang ada potensi, beri dia peluang untuk memimpin. Kita boleh menasihati dan kita bergerak begitu, tak banyak begitu. Baiklah, perjuangan yang ada keimbangan ni, di mana pemimpin dia menggunakan politik sebagai fine tuning, yang kita boleh jadi contoh teladan. Bagi satu contoh teladan yang kita boleh lihat, inilah dia perjuangan apa yang sama dengan falsafah hidup Doktor. Macam mana perjuangan? Perjuangan pekerja ni,
di mana hak pekerja tu di negara yang mendapat jaminan sepenuhnya, kita kata this is very good. Negara-negara yang maju di Eropah, Sweden dan seterusnya, dia dah sampai satu tahap yang tinggi, ya, di mana kalau katakan you tak ada pekerja pun ditampung supaya dicekkan kerja untuk mereka. Ya, so ada keadaannya. Bukan kita tak maju, hanya banyak duit tu pergi entah mana. Diseleweng ke, dilenyapkan. Walhal we are very rich. Dari segi per capita income kita amat kaya. Tapi kenapa ada yang kaya lebih kaya, yang miskin berapa gedana? Pasal per capita ni macam purata. Dalam satu pulau ada 2 orang, satu ada 2 juta, satu tak ada duit. Dipuratakan 2 jutawan. Ini yang masalah yang dialami oleh negara kita. So di mana pergi duitnya? Kenapa jurangnya begitu? Ya, so itu yang banyak tanda tanya. Kerana apabila kita memihak pada yang kaya, itu yang kita dapat. Temui saya Teresa Kok, Ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor di segmen Pemimpin hanya di RWS, Radio Web Selangor, memang lain. Sebelum bertanding, beliau sudah pun mendampingi rakyat dan didampingi rakyat. Sebagai pengamal sistem perubatan alternatif, ini menjadikan lebih mudah Yang Berhormat Dr. Muhammad Nasir Hashim berkhidmat di Dun Kota Damansara. Ya Muhammad, nampak dia punya blending tu begitu cantik ya, di mana para pemimpin bermesra dengan rakyat sampai satu suasana di mana orang kalau datang pertama kali lah Kota Damansara tak tahu yang mana pemimpin, yang mana yang dipimpin ya. Itu yang cantik tu, ada perasaan yang setara ya. Jadi cerita sedikit gaya pemakaian dan rupa tu ya. Rupa yang doktor tu datangnya daripada susur galur yang berbagai-bagai daripada seluruh dunia. Itu yang menarik sangat. Boleh ceritakan kepada orang? Kalau ikut baju ni masa saya mengajar di Mahidol University, dalam kawan kat tepi tu ada baju ni baju petani. Dia dengan kain macam kain guni. Tapi saya minat. So tengok bagus. Lepas tu saya ambil, lepas tu bila sampai bawa sini, saya ikut pattern tu dah bertahun-tahun. Pasal lebih more more relax lah. Ya. So dan saya minat baju ni, memang macam ni lah. Wajah tu daripada keturunan. Okey, memang saya ni dipanggil keturunan rojak lah. Saya ada darah Turki, darah Indonesia, darah Cina, darah India. Ya. Bercampur lah. Ya, so itu kadang orang tak apa perasan. Rupa tu macam negara Cina, ada macam-macam rupa. Tapi saya banggalah. Ya, pasal tu dengan cara tu kita je menghormati semua kaum. Kerana ada darah mengalir dalam tubuh badan. So kita menghormati, kita sanjung kerana semua nak hidup, bagaimana kita nak saling bantu-membantu. Pada kami, so darah tu bagus, darah Indonesia pun ada. Semua campur. Itu yang menarik. Itu yang jadi rojak. Alhamdulillah. Doktor, ini soalan yang susah dijawab ya. Pada mulanya bila kita mendengar Yang Berhormat Doktor bercakap mengenai penubuhan kabinet ya di peringkat Kota Damansara terasa sedikit ngeri ya. Apa pula pengerusi PSM nak buat ni Rupa-rupanya di peringkat negeri Selangor, Adun memang melakukannya dan mencapai kesan yang luar biasa. Sungguh menarik sekali ya. Tapi oleh kerana yang pertama sekali memunculkan informasi ini ialah Yang Berhormat Doktor, nak tanya, adakah apa yang berlaku di Kota Damansara tu menjadi satu cerminan masa depan anda kata PSM berkuasa di peringkat negeri dan juga persekutuan? Satu tu memanglah kita kena buat micro level, memahami dari segi pentadbiran dan seterusnya. Ya, kita kena buat miniaturnya lah, mini kabinet untuk memahami. Tapi benda ni bukanlah luar biasa. Ya, kampung pun ada jawatan kuasa dia, persatuan pun ada jawatan kuasa dia. Tak heran. Adun saja tak ada. So, Adun pun patut ada jawatan kuasa dia, task force dia.
Ya, task force dia untuk dan task force ini dia bebas. Supaya dia boleh tegur kita boleh bincang, dia boleh bergerak. Ya, so kita tak mau dia terikat pada kami. Supaya dia bebas bergerak, tapi kita ada hubungan. Kita menggalakkan, kita berbincang bersama, cuba menyelesaikan bagaimana kita nak membangunkan Kota Damansara. Kerana ini adalah pemimpin tempatan. Dan kita ada satu kumpulan lagi terpanggil sukarelawan, yang kita hantar untuk mengesan ibu tunggal ke, orang tua ke, OKU ke, ya, supaya kita mahu mereka yang layak berhak dapat hak dan mendapat sesuatu, kita tak. So kita cuba register mereka, mendaftarkan mereka. So kita dua tim lah. Sama macam. So kita mau task force ini kerana dia tahu dari segi masalah Kota Damansara. Bermaknanya bila dia tahu, apabila dia memanggil agensi, tak kira majlis bandaran, pejabat daerah, sesiapa saja, kita nak dia selesaikan masalah kita. Kalau kita serah pada agensi, dia ada dia punya program. Kita hanya sebahagian. Kita kata, this is our problem. Bagaimana you nak membantu kita, bagaimana kita boleh bekerjasama. You tak cukup keselamatan, bagaimana kita boleh membantu dari segi keselamatan. So supaya dengan cara ini rakyat menyertai di dalam pembangunan. Ya, supaya mereka merasa mereka boleh juga mengubah keadaan. Itu yang menarik dia. Ada memberi keyakinan diri pada mereka bahawa mereka yang sebenar-benar yang boleh mengubahkan keadaan. Ya, betul. Memang betul. Kalau daripada silakan Dr. Minum. Daripada kuasa demokrasi peti undi sampailah kepada pelaksanaan sepatutnya, ya. Ya. Itulah dia kan. Di antara pemimpin Kerajaan Negeri Selangor, Adun, kalangan Adun yang disayangi lah, yang Muhammad seorang padanya. Ini peminat nak tanya soalan. Kita tengok apa dia soalan dia. Apa dia? Oh, ni dia. Saya memang terlindung ni sebenarnya. Ya, Mak. Berhubungan hingga ke terlindung di kamera. bermula. Boleh letak sana sikit dah. Itu dijangka hanya pada parti yang lain. Terlindung di kamera. Gimik politik. Okey. Tak tu. Mata untuk. Okey. So Bukan alih kamera, alih tu monitor. okey, ada faham soalan. Baiklah, ini berkaitan dengan pandangan ramai terhadap para pemimpin. Ada di kalangan mereka yang mendabik dada 3 tahun kami buat macam-macam kan, seronok je kan. Ada yang nampak macam separuh dia buat, separuh dia tak buat dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya, ni soalan susah mengukur tahap kepuasan rakyat. Kalau pemimpin boleh cakap lah kami buat macam-macam kan, tapi mengukur tahap kepuasan rakyat tu, khususnya di penduduk di DUN Kota Damansara, sehubungan prestasi khidmat pejabat DUN yang bermakna. Satu tu kemesraan. Ya, datang kita bandingkan dulu, sekarang kita nampak kita berpeluk. Ya, anak-anak nak bersalah dengan kita, dia banyak masalah dia timbul, so kita rekod. Ada berlaku kat sini, kita hantar orang kita untuk siasat. Ya, dan mau menegur kami apa yang patut berlaku, yang harus berlaku di Kota Damansara. Memberi maklum balas. Ya, pasal apa kita merasakan kita bukan sempurna. Kita buat sedaya yang boleh. Ada benda lagi yang patut kita ambil kira. Kalau mereka tak tegur kami, tak beritahu, kita tak tahu. Pasal mereka juga kita harap jadi mata dan telinga pada kami. Pasal kita nak membangunkan sebagai satu keluarga yang besar. So, it's a family affair. Kita nak bengarkan, tak kira apa kaum, agama, it's a family affair. Siapa sakit kita nak ambil kira, ada masalah kita nak bantu. Kalau ada kecemasan kita nak ramai bantu dan seterusnya. So itu yang kita hendak. So memanglah banyak juga ya, soalan tu memang penting. Apa yang ya kepuasan hati, kepuasan level of satisfaction. Ada orang datang berterima kasih pada saya kata apa pasal ada kita pernah bantu. Saya punya falsafah senang. Kalau kita bantu, kita rekod, saya lupakan. Supaya saya tak mau yang orang terbutang budi pada saya pun tak mau tahu yang saya pernah tolong orang tu. Supaya pasal itu adalah tugas kami. Tak mau orang terbutang budi. So itu yang falsafah kita tak mau mengaitkan. Pasal itu dalam kawasan saya, politik tak sangat saya cerita. Saya cerita bagaimana kita nak bergerak sebagai satu keluarga.
tak kira apa politik pun, kalau ada masalah dalam masyarakat tu datang kepada kami, kita bincang. Batang pilihan raya kau pilihlah siapa-siapa yang hendak. Itu hak you. Kita takkan pertikaikan. Ya. So itu yang kita mahu, dan kita memang apa, maulah dari segi di mana kemesraan sebagai satu keluarga. Ya. Memanglah saya pun macam ni pun orang pun lebih relax. Bila kita boleh berbual, bergelak, ketawa, tak ada macam protokol. Saya memang elakkan protokol. Kalau katakan ada gendang-gendang, saya lari. Nak pasang malai pun saya beritahu pada orang, hantar orang jangan. Kalau terpaksa saya ambil. Bukan kita tak hormat, tapi kita tak mau dia menyanjung pemimpin. Lama-lama pemimpin kepala besar, dan dia salah guna ataupun dia tak sedar yang apa tugasnya sebenarnya. Kita hanya pemangkin. Yang patut kita bantu adalah rakyat, memperkasakan mereka, dan kita akan pergi. Cantik. Cantik sangat usaha dan perjuangan murni yang berhormat ya di N39 Kota Damansara. Saya Dr. Halimah Ali, Exco Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Kerajaan Selangor. Teruskan menonton dan mendengar RWS, Radio Web Selangor. Memang lain. Jadi ada usaha-usaha perarakan di jalan raya. Kenapakah ini berlaku dan dilakukan oleh Parti Sosialis Malaysia? Sebenarnya kita ini juga pengalaman lah, ya. Peringkat awalnya apabila ada masalah, kita berhubung dengan pihak-pihak yang berkenaan. Tulis surat, hantar memo, tak jadi apa. Ya, bermaknanya mereka membelakangkan kami. Tidak dipedulikan. Tak pedulikan. Apabila kita pergi ke jalan raya, mendedahkan, baru sesuatu berlaku. Dengan cara itu mereka mengajar kita pergi ke jalan raya. Kalau dia selesaikan, selesai di peringkat tadi, tak ada masalah. Tapi apabila mereka rakyat dah pergi ke jalan raya, dia telah usaha semua. Semua aspek habis dah. Ini jalan yang terakhir. Ya. Mereka terpaksa meluahkan keluhan mereka pada semua orang. Pasal apa? Segala berhubungan salah itu, surat tak jawab, dia tak kisah dan berbagai lagi. So bermakna kehendak mereka, keluhan mereka itu dipinggirkan ataupun tidak pedulikan. Maka itu mereka pergi ke jalan raya. Apabila ke jalan raya dan memalukan mereka, barulah selesai. Sama juga macam dunia dapat melihat macam Kota Damansara. JKR punya masalah jalan. Saya bawa kat Dewan, tak ada, sampai dalam Dewan saya tegur. Saya kata JKR sabotaj Kota Damansara. Ya. Baru kelosok gabar, baru buat jalan. Saya lalu tadi jalan tu dah rosak balik. Maknanya tak buat betul. So kadang kita terasa why, ya. Ini kadang ada isu-isu di mana kita merasakan ada agensi-agensi kerajaan tidak membantu kami. Ya. Sifat fahaman federalisme tu tak wujud. Patutnya federalisme itu amat penting. Ya, macam merajuk sour grade. Tak menang, pulau dengan dia buat Kelantan pun dia dah buat dulu, Terengganu pun dia buat. Sekarang Selangor pun dia buat begitu juga. So kita kata kenapa buat begitu? Tak faham ke konsep federalisme. Maknanya ini semua rakyat macam kami, Kota Damansara. Tak kisah kau UMNO ke apa, bila tu you rakyat kita. Kita akan bantu. Kalau ada boleh membantu ataupun menolong anak-anak dia orang dan keluarga mereka dan masyarakat, kita bantu. Pasal apa? Lepas pilihan raya, we are the same. Bagaimana kita nak membantu supaya anak you dapat belajar, supaya hidup you lebih selesa. Itu yang kita buat. Datang pilihan raya, kau pilih. Itu hak you. Takkan kita pertikaikan, nakkan kita buruk-burukkan. Tapi kita selalu menerima fitnah. Saya baca dalam surah Al-Baqarah, ada 2 ayat mengatakan fitnah tu lebih kejam dari pembunuhan. Dalam Al-Quran mengata gitu. Itu yang bahaya, kadang orang tak faham. Dia sebut dalam Al-Baqarah 2 surah. Fitnah atau mengaibkan orang itulah amat kejam dan lebih kejam pada pembunuhan. Kadang orang tak faham itu, ataupun memang oleh kerana mengejar kepentingan politik, you korbankan rakyat. Itu kita tak mahu, you bertelingkar, rakyat jadi mangsa. Kita selesaikan. Kalau ada yang lebih bagus, pilih dia.
Tak bagus buang ni ambil yang lain. Itu saja. Itu demokrasi. Itu saja, tak ada lebih daripada itu. Ya. Janganlah nak mengekalkan kuasa dengan cara berbagai-bagai menggunakan senjata. Ada orang nak guna senjata lah, apa senjata dia nak guna ni? Okey, ini soalan dia daripada peminat Yang Berhormat. Dia kata, selamat pagi Yang Berhormat Dr. Nasir. Boleh Yang Berhormat nyatakan pandangan Yang Berhormat berhubungan dengan pengumuman Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa para guru berpeluang naik pangkat hingga grade 54, iaitu bermula 5,167.64 hingga 7,338.35. Tetapi kenaikan itu dijangka hanya berlaku pada Januari 2012 dan selepas pilihan raya. Adakah ini gimmick politik kerajaan pemerintah semata-mata untuk tarik undi para guru? Memang dari segi sejarahnya begitulah. Sebelum pilihan raya macam-macam gula-gula. Kadang-kadang sebelum pilihan raya saham Barisan UMNO naik, you beli, itu ada problem juga. So banyak perkara yang projek-projek besar naik. So kita dapat lihat pilihan raya kecil pun begitu. Terang-terang itu memang pancing undi. Duit untuk sekolah, kenapa tak buat sebelum itu? Sebelum pilihan raya baru bukan berjuta-juta, mana dapat juta-juta? So kita bila apa yang disebut oleh saudara tu automatik kita kata memang untuk pancing undi. Dan mereka tahu civil servant tu ialah dia punya lobok juga. Dia. Lobok undi tahu dia. Kuasa pekerja. So dia tahu lobok undi, dia akan bayangkan begini, dia akan menaruh harapan. Menaruh harapan seorang, yalah, kita kata orang naik gaji tu kita memang alu-alukan. Janganlah buat sekarang pasal apa pilihan yang nak dekat. Kenapa tak buat sebelum ini? Kerana nak pancing undi. So itu yang sedih. Walaupun kita rasa kita berhak mendapat gaji yang tingkat. Kadang-kadang kita rasa bila naik gaji sebenarnya kita tuntut penindasan yang pernah berlaku pada masa lepas. Itu yang kita tuntut. Maknanya gaji itu adalah kerana tidak kenapa dah berkuasa ni tak bagi dah? So sebelum tu kenapa tak bagi? Kenapa sebelum So itu juga, dan benda ni dah berlaku sejarah. So bila berlaku macam ni orang tak heran. Macam saudara tu kata, kalau kata pancing undi memang betul lah. Kita tak dapat lari pasal benda tu ada sejarah dia. Dan mereka tidak lari pada sejarah. Itu saja yang mereka tahu. Wang, agama, kaum. Macam mana diputar-putar untuk menarik perhatian rakyat. Maklumlah rakyat pun susah. Tapi bila you buat begitu, you meletakkan harapan. You create what you call a subsidy mentality. Budaya pautan. Itu amat bahaya. You menghancurkan orang yang you nak membantu. Tapi you membantu pasal apa you nak pancing undi, bukan disebabkan nak memperkasakan mereka. Itu jadi masalah. Ya Muhammad, semasa kita berdua masih hidup lagi, nak sebut ni lah, melihat Yang Berhormat di sidang DUN, Dewan Negeri Selangor pertama kali, berasa amat bersyukur bahawa Parti Sosialis Malaysia paling tidaknya satu kerusi menang, dan duduk dalam Dewan ada dua. Parlimen di Sungai Siput. Tapi di Selangor satu seorang ni. Jadi rasa bersyukur tu dan ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat. Jadi khidmat cemerlang di Kota Dun Damansara dan pembawakan cara Parti Sosialis Malaysia ni kemungkinan perlu lebih ramai lagi calon-calon yang menang dan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Jadi ada tak usaha-usaha ini dilangsungkan? Yang satu lagi tu taklah cemerlang sangat. Hanya kita buat kerja saja. Kitanya tugas senang saja. Kita buat kerja. Itu yang betul. Biar orang taksirkan sama ada dia nak melanjutkan kita menjadi wakil rakyat kemudian. So kita dalam parti sosial tak terlintas. Kita masuk politik pasal apa? Dulu kita tidak. Kita bawa utarakan masalah rakyat pada wakil-wakil rakyat. Mereka tidak bawa ke tengah kerana tak mengikut agenda mereka. Rakyat sudah bising, orang kita dah bising, masuk pilihan raya. Kita masuk. Maka kita dapat peluang lah. Tapi memang pada tak terlintas pada fikiran kita buat ni untuk pilihan raya. Apabila kita buat begitu, kita dah tak ikhlas lagi. Berbeza dengan tadi maknanya kita ada tujuan tertentu, bermakna kita pancing. Ada motif. Kita tak, itu dah tak ikhlas pada kami. Kita buat kerja pasal itu tugas kami.
Kita pun kata kita masuk miskin, kita keluar miskin. Itu saja yang kita nak. Kita nak berkhidmat, dan apabila dah sudah, kita keluar senyum. Ya? Itu yang penting. Penting. Maknanya kita dah buat kawan, dan kita rasa yang kita tak salah gunakan kuasa yang ada, yang diberi pada kami, dan kami agihkan kuasa itu supaya semua dapat membantu kami demi kepentingan Kota Damansara, Selangor dan seterusnya lah. Namun demikian, sebagai pengerusi Parti Sosialis Malaysia, faham kepada kedudukan politik dan demokrasi peti undi, seruan yang berhormat 30 saat kepada rakyat di seluruh negara, macam mana nak mengundi yang sebaiknya ni? Silakan. Saya berharap rakyat-rakyat mengundi dari hati lah. Ya. Pandang pada orang yang nak bertanding, latar belakang dia, apa syaratnya, tugasnya. Ya. Kerana yang penting, nak jadi wakil rakyat tak sepatutnya dia jadi kaya raya. Dia tak boleh jadi milioner. Kerana banyak yang memerlukan wang tu. Kalau dia jadi milioner sebagai wakil rakyat, ada masalah. So dari segitu saya berharap gunakan undi dengan baik, kerana kami ingin memperkasakan rakyat menentukan hala tuju negara. Dan memang kita sanjung rakyat kerana kami merasakan mereka adalah tulang belakang pada ekonomi negara, dan mereka dapat menentukan segala-galanya, insya-Allah. Terima kasih. Jadi penerbit kata masa mencemburui kita. Saya ada 80 soalan lagi. Jadi yang berhormat kena datang lagi ke studio ni ya. InsyaAllah 80 lagi tak ditanya lagi ni. Jadi ada di kalangan orang tua-tua lah kan, bila rambut dia mula putih, misai pun putih, dia pun ambil pensel orang rumah dia, dia pun lorek bagi hitam ya. Tapi untuk itu, kalau yang berhormat Dr. Nasir lah, kita memang tahu sangat bukan itu kerja dia.